Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincang tentang penggunaan komputer riba ataupun notebook yang sesuai untuk menaip tesis. Ini sesuai di kalangan researcher yang tengah menulis tesis, nak dapatkan semangat untuk menulis tesis tu. Kandidat PhD ni ada masalah nak menaip. Bukan masalah menaip, masalah untuk nak mendapatkan motivasi untuk menaip suatu paragraf tu kan, nak bagi dia habis ataupun nak dapatkan idea. Itu terpulang kepada motivasi untuk menaip tu, ya. Salah satu contohnya ialah komputer. Okey, di sini saya ada 3 jenis komputer riba. 4 komputer. Okey, sekarang ni saya review tentang komputer ni. Komputer ni nama dia ThinkPad, yang paling lama saya beli second hand. Banyak dalam Lazada. Berumur lebih kurang 8 tahun, keluaran 2012, menggunakan Intel Mobile processor. Yang sekarang ni banyak Intel Ultrabook processor. So kalau tengok review dengan YouTube, diorang cakap ini adalah ThinkPad yang the best lah, sebab dia menggunakan mobile processor yang sesuai untuk pelbagai software. Even saya pun kadang buat editing dalam ni, gunakan Adobe CC. The best about keyboard ni, kalau kita tengok dia punya travel key dia tinggi. Tengok kalau kita tekan, rasa best lah. Keduanya, kalau tengok dia punya ni, tak nampak dalam detail dia punya travel dia sangat dalam. Key travel dia punya island type pun sedap. Kalau kita tengok dia ada curvy sikit dekat dia punya keyboard ni, sesuai untuk menaip. Saya rasa berbaloi dengan apa yang saya bayar. Saya beli dalam lebih kurang RM600 dalam Lazada. RM600. Lepas tu saya tambah M-SATA about 256 GB M-SATA, dan saya tambah RAM. Memang superb. Okay, the best thing about ini ialah keyboard. Jadi kalau nak menaip assignment, menaip research proposal, saya prefer guna ini. Walaupun skrin dia 12.5, saya boleh sambung kepada external via mini DisplayPort. Kat tepi ni mini DisplayPort. Kita tengok sini, ni mini DisplayPort untuk sambung kepada monitor eksternal. Tapi saya rasa dah sufficient lah, sebab monitor ni sesuai. Kemudian ni saya upgrade dia punya. Biasanya kalau kita beli RM600 tu, dia bagi TN panel. TN panel yang macam ni. Ini bukan TN panel, saya dah upgrade dia. Saya pakai IPS display. Semuanya boleh dapat dari AliExpress. Dia masih menjual semua parts yang ada di depan saya ni di dalam AliExpress. Keyboard, trackpad, even casing pun masih dijual. Ok, sekarang kita compare dengan keypad lain yang ada di dalam komputer-komputer yang lain. Ok, sebentar. Ok, kembali semula. Yang ini pula ialah MacBook Pro keluaran tahun 2010. Masih dikekalkan sehingga 2014. 2014 tak silap saya. Dia punya housing yang sama, chassis yang sama. Dia punya, saya rasa yang MacBook yang terkini, MacBook Pro 16 ataupun 18, 19, saya tak ingat lah, sebab saya tak pakai lah. Dia punya key travel dia lagi teruk lah, dia makin ke bawah. Jadi nak buat assignment tu tak apa best. Tapi ini masih ok lagi, sebab key travel dia agak dalam jugalah. Okay. MacBook Pro 2010. Ini menggunakan Intel dual core dah tak sesuai dah. Saya boleh pakai sistem OS yang lama saja, tak boleh pakai. Dan last kali boleh pakai Mojave. Ok, ini MacBook Pro 2018 guna kita tengok dia punya spek. 2019, okey. Jadi
Yang ini bukan butterfly. Kita tengok dia punya sistem dia scissors keyboard. Banyak isu dengan previous model dengan butterfly. Kalau tengok travel dia rendah je sikit. Nampak? So ini latest sebab kita tengok model ni nipis je, lebih kurang dalam 2cm 3cm ini MacBook Pro 2019. So kita nampak. Yang ni pula, ini memang untuk main game tapi saya tak main game sebab saya perlukan ni untuk nak buat rendering sebab dia dah ada GPU dalam ni. Biasanya start beli yang mahal, yang murah ni kebanyakannya untuk game lah. Saya pakai i5 saja. Yang penting saya nak GPU ni GPU GeForce ni untuk running Adobe Adobe Premiere semua. Ini jenama sama juga Lenovo, tapi tak, keyboard dia tak best. Keyboard dia sama juga. Key travel dia tak apa ni. Ini untuk main game je. ASW ni untuk main game. Trackpad biasa je. Tapi itulah kekurangan notebook game ni. Memang boleh tahan lama dan dia ada dia boleh upgrade. Kekurangan yang paling teruk ialah dia sangat berat. Sangat berat. Bukan pasal berat komputer saja, dia punya power brick pun berat. Kita nak travel, nak jumpa kawan, nak jumpa student, nak consult dengan diorang, satu kerja. Lepas tu oleh kerana dia ada fan, ada GPU yang kuat makan elektrik ni, jadi bateri tu tak tahan lah. Saya pakai ni lebih kurang 45 minit dalam sejam lah, sejam maksimum jadi nak pergi library tak praktikal, berat sangat. Kalau tambah lagi nak pergi conference kan, komputer yang bulky kan, kita pergi conference sudah 2 hari je, tak praktikal lah dengan bawa power brick. Semua ni sebab portability tu penting expandability pun penting juga. Jadi saya rasa kebanyakan komputer keluaran yang terkini ni kan, except for gaming kan, kita boleh tambah motherboard. Dalam motherboard tu maksudnya kita boleh tambah RAM, boleh tukar hard drive semua. Tapi masalahnya portable notebook yang nipis-nipis tu, semua benda dah kena embedded dah RAM dia dah jual fix, ataupun dia punya RAM, bukan RAM, dia punya hard drive pun dah fix dalam tu. So kena spend duit banyak lah. Jadi komputer yang keluaran yang lama-lama ni bestnya kita beli upgrade. Berbalik pada objektif utama kita kan, ialah keypad. Jarak dia island type keypad dengan keypad dan dia punya travel itu penting. Kalau dia flatten ni, kalau saya gunakan gaming punya keyboard ni kan, banyak kesalahan. Kalau nak type dengan keadaan laju kan, selalu banyak kesalahan lah. Dia punya tak sedap. Ini untuk main game okey lah, untuk main game, untuk buat projek-projek 3D ke, ataupun nak buat kerja-kerja grafik okey lah kan. Tapi untuk typing kan, walaupun skrin besar 15.6, saya rasa tak efisien juga untuk menaip. Dia kepentingan kita ni adalah typing itu saja. Untuk sesiapa yang nak sambung PhD, master, untuk mula tesis ni, komputer penting sekali lah keyboard. Regardless lah you pakai komputer paling mahal pun, typing experience penting betul lah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.